Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razif bin Yaakob, Setiausaha Majlis Perbandaran Kanga, Perlis. 6 bazar Ramadan sebenarnya yang kita buka lah untuk dibuat sebagai kawasan perniagaan lah oleh peniaga. Cuma daripada 6 tu sebenarnya hanya 5 lah yang mendapat sambutan lah daripada peniaga-peniaga di Kanga lah. Bazar Ramadan yang dimaksudkan tersebut ialah Bazar Ramadan Persiaran Wawasan, Bazar Ramadan Taman Kemajuan, Bazar Ramadan Kuala Perlis, Bazar Ramadan Arau dan juga Bazar Ramadan Padang Besar. Manakala yang tak mendapat sambutan tu adalah Bazar Ramadan di Jejawi yang kali pertama lah kita tawarkan pada tahun ni. Jadi untuk negeri Perlis ni di bawah kendalian MPK kita ada 5. Maksudnya di setiap kawasan parlimen tu ada Bazar Ramadan di bawah kendalian ataupun di bawah penganjuran oleh Majlis Perbandaran Kanga lah. Okay, kalau saya boleh tambah lah, untuk Bazar Ramadan Persiaran Wawasan ni kita ada 120 lot yang diisi melibatkan 92 orang peniaga. Bazar Ramadan Taman Kemajuan pula kita ada 75 lot dan diisi oleh 65 peniaga. Bazar Ramadan Kuala Perlis kita ada 80 lot melibatkan 52 peniaga. Bazar Ramadan Arau 205 lot melibatkan 126 peniaga. Dan yang terakhir lah dan yang terkecil lah sebenarnya, Bazar Ramadan Padang Besar ada 35 lot melibatkan 7 orang peniaga je lah. Itu yang terkecil. Manakala yang terbesar pula, saya ingat yang agak bukan mendapat sambutan besar di bawah kendalian MPK adalah Bazar Ramadan Arau, iaitu melibatkan 205 lot melibatkan 126 orang peniaga. Okey, untuk makluman, operasi Bazar Ramadan kendalian pihak majlis ni adalah bermula jam 2 petang lah. Ini adalah selaras dengan ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri Perlis, iaitu Jabatan Agama Islam negeri Perlis yang melarang lah penjualan makanan ni sebelum jam 2 petang lah. Jadi saya pohon kepada semua peniaga, pengendali makanan lah untuk mematuhi sepenuhnya lah syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut. Sekiranya berlaku pelanggaran, peniaga ni boleh dikenakan denda lah oleh pihak berkuasa. Okay. Untuk makluman juga, pengendalian Bazar Ramadan ni adalah bermula daripada 1 Ramadan sehingga berakhirnya Ramadan lah. Cuma biasanya di penghujung Ramadan tu kita dah sibuk lah dengan bazar Aidilfitri pula selepas tu. Okay. Dia syarat-syarat yang ditetapkan oleh majlis ni terbahagi kepada 2 lah. Satu, kategori pengendali itu sendiri, iaitu pengendali makanan ataupun penyedia makanan, dan yang satu lagi adalah tentang premis pengendali itu tadi. Okay, dalam konteks pengendali ni, di antara syarat-syarat yang ditetapkan ni adalah seperti memastikan kebersihan diri tu. Dia kalau pengendali ni antaranya memastikan kebersihan diri, kena mendapat suntikan TY2. Suntikan TY2 ni bertujuan untuk memastikan dia terhindar lah daripada sebarang penyakit lah. Okay. Kemudian sewaktu pengendalian tu pula kena memakai apron, kena memakai penutup kepala, kasut tu, kasut dia kena bertutup. Dan dalam konteks sekarang ni pula, pengendali ni dia dikehendaki untuk memakai mask lah bagi mengelakkan sebarang isu-isu berkenaan dengan COVID-19 lah. Saya ingat COVID-19 ni kita belum lagi selesai sepenuhnya. Jadi itu di antara syarat-syarat yang ditetapkan kepada pengendali makanan. Jadi satu lagi dia kena pastikan untuk dia nak menyentuh makanan tu, dia kena memakai sarung. Ini kita nak memastikan kebersihan makanan tu sendiri. Itu di antara syarat-syarat yang ditetapkan lah. Yang di mana untuk kategori kedua pula dari segi premis ataupun kemah pengendali makanan tu. Okay, kemah ni kita nak pastikan dia menggunakan kemah yang standard, iaitu 10/10. Kita nak tonjolkan keseragaman. Kemudian di kemah tu dia kena memastikanlah kebersihan kemah tu sendiri. Perlu juga dia menyediakan tong-tong sampah lah
untuk dia nak memastikan sisa-sisa makanan tu tadi selepas habis saja berniaga, dia kena, pihak pengendali makanan ni kena simpan ataupun kena buang dan ikat plastik sampah tu tadi untuk memudahkanlah pihak pengurusan majlis untuk melaksanakan ataupun mengutip sampah-sampah hasil daripada janaan aktiviti di Bazar Ramadan tersebut lah. Itu di antara syarat-syarat yang kita tetapkan, dan pihak majlis kita akan membuat pemantauan lah secara berkala supaya pematuhan pengendali ini di tahap yang tinggi lah, sebab kita nak elakkan isu-isu berkenaan dengan keracunan makanan dan sebagainya lah. Biasanya selain daripada pihak majlis, kita juga ada daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perlis yang juga akan membuat pemantauan lah berkenaan dengan kebersihan makanan, berkenaan dengan KPDN dari segi harga makanan dan sebagainya lah. Polis dalam konteks peniaga ni tak terlibat, cuma polis ni lebih kepada jika berlakunya isu-isu kacau ganggu lah di persekitaran tu, contoh kesesakan lalu lintas. Jika ada sebarang aduan, biasanya polis akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan kesesakan tu dapat kita minimalkan lah. Cuma kesesakan ni sebenarnya adalah di bawah tanggungjawab penganjur. Dalam konteks Bazar Ramadan, kendalian MPK sebenarnya bertanggungjawab lah untuk memastikan tidak berlaku sebarang kesesakan, dan jika berlaku tindakan-tindakan seperti meletakkan penguatkuasa dan sebagainya, kita kena ambil tindakan lah, kena ambil lah supaya tak menimbulkan kacau ganggu kepada pengguna-pengguna lalu lintas di kawasan tersebut lah. Cuma untuk Bazar Ramadan di bawah kendalian MPK ni sebenarnya kita mempunyai pegawai-pegawai khusus lah, iaitu penguatkuasa yang akan mengambil tindakan atau membuat kawalan lalu lintas lah jika perlu. Sekarang ni, setakat ni kita tak merancang lah untuk pihak majlis untuk mengambil rela dan sebagainya lah, ataupun pengawal keselamatan swasta untuk mengawal lalu lintas lah di kawasan Bazar Ramadan kendalian MPK ni. Ada tanggungjawab daripada pihak pengendali makanan dalam konteks secara keseluruhan ni, pihak MPK kita menguruskan janaan-janaan sisa tu tadi. Maksudnya bila pengendali makanan ni dia buang sisa-sisa dia di dalam dan diikat, so pihak majlis kita akan engage dengan pihak kontraktor ataupun dalam konteks ni adalah SW Corp lah untuk mengambil sisa-sisa makanan tersebut dan dilupuskanlah di tapak pelupusan. Itu adalah tanggungjawab pihak majlis lah. Kemudian akan berlaku lah, saya rasa akan berlaku juga kotoran-kotoran di dalam kawasan Bazar Ramadan. Itu adalah di bawah tanggungjawab pihak majlis yang kita akan pastikanlah kebesokan harinya, untuk memulakan hari-hari seterusnya tu, kawasan tapak niaga tu adalah bersih lah, untuk aktiviti perniagaan dan juga untuk keselesaan pengunjung tu sendiri lah. Itu antara kemudahan ataupun perkhidmatan yang diberikan oleh pihak majlis lah selaku penganjur. Untuk makluman juga, kita sebelum kita memulakan pihak majlis lah, sebelum kita memulakan aktiviti penganjuran Bazar Ramadan ni, taklimat-taklimat yang berkaitan kita dah laksanakan, dan pihak majlis juga menyediakan sebenarnya sedikit kita menyediakan apron lah untuk digunakan oleh pengendali lah, untuk kemudahan pengendali dan juga peniaga di kawasan Bazar Ramadan anjuran MPK. Hasil pemantauan daripada unit pengurusan penjaja Jabatan Kesihatan Persekitaran MPK, sambutan yang amat menggalakkan lah daripada pengunjung lah. Saya ingat sedia maklum lah, sekarang ni kecuali semalam lah kita hujan, sebelum tu dia panas. Walaupun panas sebenarnya daripada hari pertama sehinggalah semalam tu kita tengok sambutan tu amat-amat menggalakkan lah daripada pengunjung untuk membeli belah lah di Bazar Ramadan, untuk menikmati, saya ingat dengan aneka makanan yang disediakan,
sambutan yang diterima tu amat-amat menggalakkan lah setakat ni, insyaAllah. Saya ingat cuma satu je lah kot pesanan saya tu, dia biasalah bila kita berkunjung ke bazar Ramadan ni macam-macam kita nak beli, kan, sampai tak menang tangan lah, dua-dua belah tangan tu. Cuma bila kita balik berbuka tu, saya ingat tak banyak yang kita makan, jadi saya ingat berpada-pada. Satu, kita sebab bulan Ramadan ni sebenarnya dia nak mengajar kita lah supaya kita menginsafi, kan. Jadi yang pentingnya kita nak mengelakkan pembaziran tu supaya keberkatan dalam bulan Ramadan ni kita dapat penuhi lah dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat lah, khususnya dalam konteks kita elakkanlah pembaziran tu, kita elakkan pembaziran. Dan juga kepada peniaga-peniaga lah, saya menyeru jugalah supaya kita pastikanlah penyediaan makanan itu berkualiti supaya pelanggan yang membeli itu mendapat makanan ataupun perkhidmatan yang berkualiti lah daripada pihak peniaga tu. Cuma ini pun saya rasa salah satu dari segi tanggungjawab peniaga tu, bila kita buat secara berkualiti, kita sediakan makanan, pengendalian makanan, saya ingat secara tak langsung akan menggalakkan lagi ataupun menarik lah pelanggan-pelanggan untuk belilah dekat di premis peniaga-peniaga tersebut lah, insyaAllah.